What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan kalian semua review bagi chapter yang ke-1075. Antara perkara yang akan aku sampaikan kepada kalian dalam video pada kali ini termasuklah tentang pengkhianat yang kini sedang menyerang Pirates Scientist Alliance yang sedang terperangkap di Egghead Island, dan juga nasib bagi Lucci dan Kaku yang kini juga sedang cuba untuk dihapuskan oleh pengkhianat tersebut. Chapter kali ini bagi aku merupakan antara chapter yang penuh dengan elemen jenaka yang diselitkan oleh Oda Sensei untuk kita semua. Namun demikian, dalam kelucuan chapter ini kita juga akan mendapat informasi-informasi yang sangat penting bagi perkembangan terkini situasi yang sedang berlaku di Egghead Island. Tapi sebelum itu, macam biasa guys, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter yang ke-1074 yang bertajuk Mark III yang lepas, kita telah ditunjukkan dengan Sentomaru yang kini sudah semakin pulih sedang menghantarkan 50 unit Pacifista Mark III untuk berhadapan dengan world government. Sementara itu, Shaka telah pun memberitahu perkembangan terkini di dalam makmal Labo Phase dan kemudiannya membahagikan beberapa kumpulan untuk mencari Dr. Vegapunk yang sebenar. Luffy dan Zoro pula ditugaskan untuk menjaga control room dan memerhatikan Lucci dan Kaku yang sedang tidur dalam ruangan tersebut. Kita juga ditunjukkan dengan Bonnie yang sedang menyaksikan memori milik ayahnya itu bagi mendapat jawapan kepada persoalan mengapakah ayahnya menjadi seorang cyborg. Akhir sekali kita didedahkan dengan Morgans yang kini sedang menyembunyikan Vivi dan Wapol di atas kapal udara miliknya itu. So nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya batuk. Tajuk bagi chapter yang ke-1075 pada kali ini diberi judul sebagai Labo Phase Death Game. Dalam cover page pada kali ini pula, kita ditunjukkan dengan sambungan bagi cover story Germa 66 Cold-Blooded Voyage volume yang ke-31 yang bertajuk An Audience with the Gorosei as a Scientist, yang menunjukkan Dr. Vegapunk yang sedang berada di Marijoa bersama dengan Gorosei yang berada di belakangnya. Membuka tirai chapter pada kali ini, kita ditunjukkan dengan zoom out panel bagi Labo Phase yang telah pun mengalami kerosakan sambil Shaka cuba untuk menghubungi Pythagoras bagi bertanyakan tentang letupan yang telah pun berlaku di tempat Pythagoras mencari Dr. Vegapunk itu. Namun malangnya tidak ada sebarang jawapan yang diberikan oleh Pythagoras kepada Shaka, sekalipun setelah beberapa kali dia meminta jawapan daripada Pythagoras. Kemudiannya panel menunjukkan kepada kita Shaka yang sedang memerhatikan monitor sambil mengatakan bahawa sebuah kemalangan. Aku harap Pythagoras dalam keadaan yang selamat. Shaka kemudiannya mengarahkan Denden Mushi yang masih lagi berfungsi untuk memerhatikan keadaan di Tower C. Namun tiba-tiba panel menunjukkan kepada kita Denden Mushi tersebut telah pun mengesan kehadiran seseorang di sana, dan Shaka telah pun menjadi sangat kehairanan apabila melihat bayangan seseorang yang berada di menara C tersebut. Shaka dengan sangat terkejut telah bertanya bayang-bayang seseorang. Pada panel yang seterusnya pula, kita ditunjukkan dengan rakaman kamera Snails pada monitor yang sedang diperhatikan oleh Shaka itu menunjukkan bayang-bayang tersebut sedang menghulurkan tangannya ke arah Denden Mushi tersebut. Kemudian panel menunjukkan kepada kita semua sebuah letupan yang telah pun berlaku pada Denden Mushi yang sedang diperhatikan oleh Shaka itu. Panel kemudiannya menunjukkan Shaka yang terkejut bertanyakan apakah yang sedang berlaku. Pada panel yang seterusnya pula, ternyata monitor yang sedang diperhatikan oleh Shaka itu tidak lagi berfungsi dan Shaka mengatakan bahawa Denden Mushi tersebut telah pun dirosakkan. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel Luffy yang kehairanan, menyebabkan Zoro bertanyakan apakah yang tidak kena Luffy kemudiannya bertanya adakah sesuatu telah berlaku kepada headphone yang sedang dipakai oleh mereka, kerana Luffy kini sudah tidak dapat untuk mendengar suara-suara mereka yang lain lagi. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita struktur bagi Labo Phase yang mengandungi 3 menara, dan kita kemudiannya ditunjukkan dengan keadaan terkini yang sedang berlaku di menara A, Aras 3. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel bahagian dalam bagi tingkat tersebut sambil ada seseorang yang memanggil Vegapunk dan bertanyakan di manakah Vegapunk berada, dan juga ada watak lain yang sedang teruja. Kemudian pada panel yang seterusnya
seterusnya tahulah kita bahawa watak yang teruja itu adalah Nami. Nami, Brooke dan Edison telah pun menjumpai sebuah peti yang mengandungi berlian dan emas yang banyak. Nami yang sangat teruja itu telah pun meminta barang-barang kemas tersebut daripada Edison. Edison kemudiannya mengatakan bahawa harta tersebut sangatlah mahal dan Edison tidak boleh memberikannya kepada Nami begitu sahaja walaupun Nami meminta harta tersebut. Brooke kemudiannya bertanyakan kepada Edison, bukankah ianya tidak menjadi sebarang masalah kalau Nami ambil pun, memandangkan mereka semua akan meninggalkan pulau ini. Brooke juga bertanyakan adakah otak Edison rosak ataupun ada sesuatu yang tak kena dengan dia. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita Nami yang telah pun memikul sebuah beg yang penuh dengan barang-barang kemas tersebut sambil meminta tolong Edison mengangkatnya kerana ianya terlalu berat. Edison dengan mata yang terjojol telah berkata kepada Nami, tidak, aku hanya patuh pada arahan Vegapunk. Panel kemudiannya menunjukkan kepada kita Nami, Brooke dan Edison yang berlalu pergi dan meninggalkan beg berisi barang kemas tersebut di situ dahulu. Edison memberitahu kepada Nami bahawa berlian yang mereka lihat tadi merupakan berlian buatan manusia. Nami dengan terkejutnya bertanya, kau boleh buat pemata ke? Edison kemudiannya telah pun bertanyakan kepada Nami adakah Nami okey dan apa yang telah berlaku kepada mata Nami. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan Nami yang matanya berbentuk beris sambil Nami mengatakan bahawa masa depan itu tidak lain melainkan sebuah mimpi. Stella, di manakah kamu? Tanya Nami. Panel kemudiannya telah beralih ke arah Menara A, Aras 2. Kita dapat melihat Chopper, Atlas dan Robin yang sedang berjalan sambil Chopper bertanyakan kepada Atlas adakah muka Atlas itu sebuah topeng. Atlas menjawab pertanyaan Chopper itu dengan mengatakan bahawa Atlas boleh menukarkan wajahnya seperti mana yang dia inginkan. Macam itulah caranya di sini pada masa hadapan, kata Atlas. Robin kemudiannya telah pun mencelah perbualan mereka itu dan bertanyakan adakah itu Vegapunk. Kemudian sambil panel menunjukkan wajah Robin yang sedang melihat ke arah sebuah eksperimen, Atlas telah pun menjelaskan bahawa itu adalah organ droid. Ianya merupakan satu teknologi yang penting untuk masa hadapan. Panel kemudiannya menunjukkan wajah Chopper yang sedang menangis sambil berkata, korang pun boleh cipta organ juga. Sukih! Aku ingatkan Vegapunk dah kena potong tadi. Ianya sangat menakutkan. Panel kemudiannya beralih ke arah Luffy yang sedang menuju ke arah Shaka yang kini cuba untuk menghubungi Edison. Luffy kemudiannya bertanyakan kepada Shaka, apakah yang sedang berlaku? Tadi aku boleh je dengar suara mereka semua. Aku tak rasa yang aku rosakkan headset ini. Aku tak ada terhantu apa-apa pun, kata Luffy. Shaka kemudian mengarahkan kepada Luffy untuk melihat ke arah skrin monitor. Kemudian kita ditunjukkan dengan panel skrin monitor yang terpadam. Pada panel yang seterusnya pula, Shaka memberitahu kepada Luffy bahawa skrin kamera pada monitor tersebut sedang mula terpadam satu demi satu. Luffy yang sedang melihat perkara tersebut menjadi tertanya-tanya. Pada panel yang seterusnya pula, Shaka memberitahu kepada Luffy bahawa ada orang lain yang sedang bersama dengan kita dalam makmal ini. Luffy dengan terkejutnya bertanyakan kepada Shaka, apa? Panel kemudian beralih ke arah Menara B, Aras 2. Kita dapat melihat Jinbei, Sanji dan Stussy yang sedang mencari Dr. Vegapunk. Sanji dengan mata yang berbentuk love telah pun berkata kepada Stussy bahawa dia tidak sangka yang suatu hari nanti kita bakal berlayar bersama. Stussy sama. Bukankah awak pun ada dekat parti Big Mom hari itu? Boleh tak awak panggil saya sebagai anjing awak? Tanya Sanji. Stussy kemudiannya membalas kata-kata Sanji itu dengan mengatakan bahawa dia boleh melakukan perkara tersebut sekiranya Sanji berjaya untuk mencarikan Vegapunk yang sebenar untuk Stussy. Jinbei pula berkata bahawa makmal ini sangatlah besar. Stussy menerangkan kepada Jinbei bahawa ruangan ini sangatlah besar kerana ianya merupakan kilang pembuatan senjata dan mereka tidak boleh merosakkan barang-barang yang berada di situ. Panel kemudiannya beralih ke arah Menara C, Aras 3 yang menunjukkan kepada kita Usopp, Lilith, York dan Franky yang sedang mencari Dr. Vegapunk. Usopp telah pun bertanyakan kepada Lilith sebuah pistol buih. Franky pula bertanya adakah ianya sebuah serangan yang mampu untuk melantunkan semula sesuatu ke arah musuh mereka. Lilith kemudiannya membenarkan kata-kata Usopp dan Franky itu, lalu menerangkan bahawa buih yang dihasilkan oleh pistol ini sangatlah kuat dan mampu untuk memantulkan segala-galanya. York pula sedang menguap sambil mengatakan bahawa dia sangatlah mengantuk. Kemudian pada panel yang seterusnya, York telah pun melihat sesuatu dan bertanyakan apakah yang telah berlaku. Ianya kelihatan sangatlah teruk. Nampaknya sesebuah letupan besar telah berlaku di sini. Pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan wajah Usopp yang sangatlah terkejut memberitahu kepada mereka semua bahawa ada seseorang yang sedang terbaring di sana. Usopp kemudiannya berlari ke arah jasad tersebut sambil berkata, nanti dulu, jangan cakap yang ini adalah Pythagoras, sambil panel menunjukkan kepada kita badan Pythagoras yang terbujur kaku di situ. Panel kemudiannya menunjukkan satu bayang-bayang yang sedang memerhatikan Franky, York, Usopp dan Lilith yang sedang cuba untuk membangunkan badan tersebut, dan Usopp sangat terkejut apabila melihat kepala Pythagoras telah pun hilang. Franky berkata bahawa ini adalah suatu perkara yang teruk kerana kepalanya telah pun meletup. Adakah ini punca letupan yang kita semua dengar tadi? Usopp yang menyadari kehadiran bayang-bayang tersebut telah pun menghalakan lastiknya ke arah bayangan tersebut sambil bertanyakan siapakah itu. Ternyata
Ternyata pada panel yang seterusnya, tahulah kita bahawa watak tersebut adalah Pythagoras. Pythagoras berkata, nanti dulu, ini adalah aku. Usop menjadi sangat terkejut dan berkata, kepala Pythagoras? Pada panel yang seterusnya pula, mereka telah pun bertanyakan kepada Pythagoras apa yang telah terjadi. Adakah ini sebuah kemalangan ataupun ada musuh yang lain bersama mereka? Lilis pula mengarahkan Pythagoras segera memberitahukan apa yang telah berlaku. Pythagoras kemudiannya mengatakan bahawa dia pun tidak faham dengan apa yang sedang berlaku, akan tetapi dia tidak merasakan ada musuh di sini kerana dia tidak nampak seorang musuh pun di sini. Pada panel yang seterusnya pula, Pythagoras mengatakan bahawa ianya mungkin merupakan kesilapan yang berpunca daripada pihak mereka sendiri. Silap apa pula? Tanya mereka yang lain. Kemudian tiba-tiba Pythagoras telah pun bertanya, di manakah York berada? Pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan York yang sedang membelai kepala seseorang sambil bertanya, bukankah Edison dah bagi tahu untuk hentikan operasi? Awak patutnya tunggu kat luar sahaja. Okey? Comel betul lah budak ni, kata York kepada budak tersebut. Manakala Pythagoras pula terkejut melihat tindakan York itu. Kemudian pada panel yang seterusnya, tahulah kita bahawa watak yang sedang dibelai oleh York itu adalah Seraphim S. Snake. Pythagoras yang menyaksikan perkara tersebut mengarahkan York untuk berhenti dan menjauhkan diri daripada S. Snake itu. Namun demikian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan S. Snake yang telah pun menggunakan kemampuan buah iblisnya itu untuk menukarkan York menjadi sebuah tugu. Pada panel yang seterusnya pula kita ditunjukkan dengan S. Snake yang menyepak tugu York yang berada di hadapannya itu. Panel kemudiannya menunjukkan wajah Lilis yang sedang marah sambil bertanya, kenapa? Itu kan sebuah Seraphim. Panel kemudiannya menunjukkan wajah Usop yang ketakutan. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel S. Snake yang sedang tersenyum sambil Lilis mengarahkan S. Snake untuk berhenti dan bertanyakan kenapa S. Snake bertindak sesuka hati. Namun malangnya kata-kata Lilis itu langsung tidak diendahkan oleh S. Snake dan kita kemudiannya ditunjukkan dengan panel S. Snake yang sedang menghalakan tangannya ke arah mereka semua untuk melepaskan satu serangan laser beam. S. Snake kemudiannya telah pun melepaskan tembakan beam ke arah mereka semua menyebabkan mereka telah pun terjatuh ke bawah. Lilis kemudiannya mengatakan bahawa ada sesuatu yang tidak kena, memandangkan dia juga merupakan seorang Vegapunk. Pythagoras pula berkata, betul kan, dia tak nak mematuhi arahan kita. Panel kemudiannya menunjukkan Lilith dan Frankie yang berjaya mendarat dengan menggunakan hoverboard mereka. Manakala si Usop seorang je yang tak pandai nak landing. Kan dah tersembam muka si Usop tu. Frankie kemudian bertanya kenapa S. Snake menyerang mereka. Tak boleh ke kalau mereka nak lawan balik? Panel kemudian menunjukkan Frankie yang sedang memerhatikan S. Snake. S. Snake pula hanya merenung sahaja ke arah mereka. Panel kemudian menunjukkan Lilith yang cuba untuk menghubungi Shaka namun tidak berjaya kerana mereka tidak mendapat signal. Frankie kemudiannya bertanyakan apa sambil Usop cuba untuk mengangkat wajahnya daripada lantai. Panel kemudiannya menunjukkan wajah Lilith yang sedang marah sambil berkata, cukup-cukuplah dengan gurauan ini. Mustahil untuk kita menang sebab aku dah ciptakan Seraphim untuk menjadi manusia yang paling kuat. Kemudian kita ditunjukkan dengan panel Seraphim S. Snake yang sedang tersenyum melihat ke arah mereka semua. Panel kemudiannya beralih ke arah bilik kawalan di Menara A yang mana Zoro sedang meminta bantuan daripada Luffy. Kita kemudiannya ditunjukkan dengan Zoro yang sedang termengah-mengah sambil Luffy dan Shaka meluru ke arah Zoro. Luffy telah bertanya kepada Zoro apakah yang sedang berlaku. Kemudian kita ditunjukkan dengan panel Luffy dan Shaka yang sangat terkejut apabila melihat sesuatu. Ternyata pada panel yang seterusnya tahulah kita bahawa apa yang sedang dilihat oleh Luffy dan Shaka itu adalah S-Bear dan S-Hawk yang kini sedang memasuki control room. Shaka kemudian mengarahkan S-Bear dan S-Hawk untuk berhenti dan bertanyakan siapakah yang mengarahkan mereka semua ini. Zoro kemudiannya berkata, bagus, adakah sekarang mereka akan berhenti? Mereka telah mula menyerang ejen-ejen CP0 ini semua. Kemudian kita ditunjukkan dengan zoom in panel wajah Zoro yang mengatakan bahawa kalau kita biarkan ejen-ejen ini mati semasa mereka digari, tercalarlah maruah kita nanti. Panel kemudiannya menunjukkan S-Bear yang bersedia untuk melancarkan beam daripada mulutnya, manakala S-Hawk pula sedang bersedia untuk menghayunkan pedangnya. Kemudian pada panel yang seterusnya kita ditunjukkan dengan sebuah letupan dan juga libasan yang sedang menuju ke arah Lucci dan Kaku. Namun demikian Zoro telah pun mengangkat Kaku daripada tempat tersebut, manakala Luffy pula telah pun menyelamatkan Lucci dan Shaka. Kemudian panel menunjukkan Shaka yang sedang memberitahu kepada Luffy dan Zoro bahawa sekiranya Seraphim tidak mematuhi arahan daripada Shaka, ini bermaksud bahawa orang yang telah memberikan arahan kepada Seraphim ini adalah Vegapunk. Apa? Tanya Luffy. Shaka menyambung lagi kata-katanya dengan mengatakan bahawa kalau kita fikirkan balik dengan talian komunikasi yang telah terputus dan kita semua yang sedang terperangkap di dalam penghadang ini, maknanya ada orang yang cuba untuk bunuh kita semua, kata Shaka. Apa? Tanya Luffy. Panel kemudian menunjukkan kepada kita Kaku dan Lucci yang sedang duduk. Sambil Lucci bertanya, ada orang nak bunuh kita semua? Kaku pula berkata, Seraphim tak guna itu, bukannya main-main. Panel kemudian menunjukkan kepada kita Zoro dan Luffy yang terkejut melihat Lucci dan Kaku yang sudah pun terjaga itu. Kaku kemudian berkata, hey Mugiwara, Roronoa, marilah kita sama-sama ketepikan segala dendam kesumat kita pada masa yang silam buat masa sekarang. Lucci pula berkata, bukankah kita patut bersatu padu? Kalau kau buka gari kami ini, aku jamin yang kami semua akan lebih berguna. Kemudian pada panel seterusnya kita semua ditunjukkan dengan wajah Zoro dan Luffy yang membuat muka annoying sambil berkata, dorang ni sangat menjengkelkan. Oh, dan ni tak pernah gagal untuk menghiburkan kita. Dan pada penghujung panel ini terdapatnya tulisan kecil yang bertanya, adakah mereka benar-benar akan bersatu? Dan
chapter pun tamat. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah lepas ni akan disusuli dengan video chapter analisis 1075. So aku harap korang menantikan penghasilan video tersebut, kerana dalam video tersebut kita akan kupas chapter ini dengan lebih tuntas. So guys, see you in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi